Assalamualaikum. Nama saya Lailatul Qadaria binti Iqmal Hijaz, nombor kad matrix UFK 220014. Hari ini kita akan membincangkan tentang keganasan rumah tangga, atau lebih khusus kita akan memperincikan tentang penderaan emosi atau psikologi. Dalam perspektif fiqh munakahat, penderaan emosi atau psikologi didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan gangguan, kecederaan atau tekanan mental kepada pasangan dalam rumah tangga tanpa sebab yang syar'i. Ini termasuk segala bentuk perlakuan buruk yang dapat meruntuhkan martabat, mengurangkan kehormatan dan melemahkan kestabilan emosi seseorang, seperti penghinaan, ancaman, manipulasi, pengabaian atau pelecehan verbal. Penderaan ini bertentangan dengan prinsip utama dalam Islam yang mengutamakan kasih sayang, belas kasihan dan perlakuan yang baik terhadap pasangan. Antara punca adalah kurangnya kesabaran, tidak berlaku adil, kekurangan komunikasi, membuat tuduhan tanpa bukti, tidak menjaga rahsia pasangan, ketidakhadiran emosi, memanipulasikan perasaan pasangan dan marah tanpa sebab yang jelas. Antara dalil dari Al-Quran mengenai masalah ini dapat ditemui dalam surah Ar-Ram ayat 21 yang menyebut maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu, kaum yang berfikir. Hadis Nabi Muhammad SAW juga sering menggarisbawahi pentingnya perlakuan lembut dan baik terhadap pasangan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku. Menurut ijma' ulama, telah sepakat bahawa Islam mengutamakan kemaslahatan rumah tangga. Oleh kerana itu, tiap bentuk perilaku yang mengancam keutuhan dan kebahagiaan keluarga seperti penderaan emosi tidaklah diterima. Menurut qawaid fiqhiyah, kaedah fikih al-haraju mutalaf fiqh, kesulitan itu mengharuskan kemudahan, dan al-daran yuzal, kemudaraan harus dihilangkan. Memandu kita bahawa undang-undang dan tindakan harus menghilangkan kemudaratan serta menciptakan kemudahan, termasuk dalam konteks rumah tangga, yang bermakna penderaan emosi dianggap kemudaratan yang perlu dan harus dihindari. Apakah antara solusinya? Yang pertama, pendidikan dan kesedaran, seperti yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 19, yang bermaksud, dan bergaullah dengan mereka, isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik. Begitu juga dengan surah An-Nisa ayat 35, yang bermaksud, dan jika kamu takut akan berlaku perselisihan antara keduanya, iaitu suami atau isteri, maka utuskanlah seorang hakam, iaitu pendengar dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ini adalah khas untuk kes mediasi dan nasihat. Yang ketiga, perlindungan dan intervensi hukum, seperti juga yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58, yang bermaksud, sesungguhnya Allah memerintah kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, antara solusi adalah perkuat lembaga pemulihan dan sokongan. Ini juga terdapat dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, bermaksud, dan bantulah satu sama lain dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan yang terakhir, penerapan hukuman yang bagi pelaku, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 179, yang bermaksud, dan ada pula di dalam hukuman hidup keselamatan bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dan kesimpulannya, dalam kes-kes penderaan rumah tangga, Islam menganjurkan agar isu ini ditangani secara bijaksana dan adil, dengan memprioritasikan keselamatan dan kesejahteraan mangsa, serta mencari penyelesaian yang bersifat pemulihan dan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Sekian, terima kasih.